Parti Bersatu Sabah hari ini menegaskan pendiriannya untuk terus kekal setia dalam gabungan rakyat Sabah yang disertai parti itu ketika ini. Ia sekaligus menolak sebarang kerjasama dengan parti warisan seperti disuarakan Presidennya Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal yang menyatakan minat bekerjasama dengan PBS. Presiden PBS Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili berkata beliau menghargai minat yang ditunjukkan warisan untuk bekerjasama dengan parti itu pada pilihan raya umum ke-15, namun ia memilih untuk terus komited dengan JRS. Sementara itu, tindakan Ahli Dewan Undangan Negeri Kukusan Rina Jainal keluar Parti Warisan dan menyertai Parti Harapan Rakyat Sabah membuktikan beliau tidak tamakkan kuasa. Presiden Harapan Rakyat Tan Sri Liew Yun Fah berkata, sebaliknya keputusan Rina menyertai parti kecil itu adalah satu tindakan berani yang harus dilihat dari sudut positif. Berikutan itu, beliau meminta semua pihak menghentikan fitnah terhadap Rina menerusi pelbagai dakwaan tidak berasas sejurus adun kukusan itu mengumumkan keluar warisan Ahad lalu. Sementara itu, Yun Fah berkata parti diterajui sudah memohon untuk menyertai Gabungan Rakyat Sabah kerana yakin dengan hala tuju gabungan itu yang memperjuangkan kepentingan rakyat Sabah, khususnya Perjanjian Malaysia 1963. Katanya beliau sudah banyak kali bertemu pemimpin JRS dan tahu hala tuju mereka ikhlas memperjuangkan hak rakyat Sabah. Dalam pada itu, Rina berkata banyak perancangan yang ingin dilaksanakannya sebelum ini namun berhadapan kekangan dana kerana berada di blok pembangkang. Katanya jika mendapat sokongan dan bantuan, apa yang dirancangnya boleh dilaksanakan dengan lebih kerap dan baik lagi. Manakala tindakan Presiden Parti Warisan Sabah, Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal yang meluangkan keyakinan mahu bergabung dengan parti lain termasuklah Parti Bersatu Sabah diibaratkan seperti biduk tiris menanti karam. Setiausaha Penerangan UMNO Sabah Ibrahim Zul Aklamat berkata, jika diamati beberapa kenyataan ahli parlimen sempurna itu semakin mengarut sejak kebelakangan ini, walhal dalam beberapa kenyataan sebelumnya beliau dengan gagah berkata warisan semakin utuh. Malah pengumuman untuk bekerjasama dengan PBS atau parti nasional lain seperti disiarkan oleh media tempatan oleh Muhammad Syafiee turut disifatkan sebagai permainan politik dan sengaja mencetuskan perbalahan di antara parti komponen JRS-BN di Sabah. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan hari ini. Muhammad Syafiee yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Senalak itu terdahulu mengumumkan kesediaan warisan untuk bergabung dengan PBS atau mana-mana parti nasional kerana beranggapan tiada parti yang boleh menubuhkan kerajaan sendirian. Sementara itu, Ibrahim Zul dalam perkembangan berasingan turut menempelak gelagat pimpinan warisan yang menyelar tindakan keluar seorang lagi adun mereka daripada parti itu baru-baru ini. Rina Jainal adun kukusan yang juga bekas Naib Ketua Wirawati Warisan merupakan wakil rakyat terbaru warisan bertindak keluar dan menyertai Parti Harapan Rakyat Sabah dalam satu sidang medianya di Kota Kinabalu pada Ahad lepas. Untuk rekod setakat ini seramai 6 adun warisan telah bertindak keluar parti termasuklah Naib Presiden dan Ketua Penerangan mereka dengan menyatakan sokongan kepada kerajaan JRS-BN. Berita seterusnya, 5 lelaki diberkas lepas dipercayai terbabit kegiatan penyelewengan 7,633 kg minyak masak bersubsidi dalam serbuan di sebuah stor di Jalan Gereja Batu Sembilan Sandakan Sabtu lalu. Dalam operasi yang dijalankan bahagian penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna itu, semua suspek yang ditahan berusia dalam lingkungan 30 hingga 40 tahun. Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDNHP Sandakan Azdi Zukri John berkata serbuan dijalankan selepas risikan selama seminggu dijalankan di kawasan berkenaan. Katanya hasil serbuan itu pihaknya menemui 449 kotak minyak masak bersamaan 7,633 kg disembunyikan di dalam stor tanpa lesen berkenaan. Azdi berkata semua minyak masak bersubsidi berkenaan dibeli daripada pembungkus yang sedang dikenal pasti. Katanya ia kemudiannya disyaki untuk dijual kepada pengguna minyak masak industri tempatan. Susulan itu, Azdi berkata semua suspek ini ditahan untuk siasatan dan minyak masak yang dianggarkan bernilai lebih RM50,282 itu turut dirampas untuk tindakan lanjut. Katanya kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961.
Seterusnya, Sabah FC menunjukkan prestasi yang baik selepas mencatat kemenangan 2-1 dalam aksi persahabatan pertama antarabangsa di Jakarta, Indonesia malam kemarin. Aksi menentang Persija Jakarta di Stadium Patriot Candrabaga Bekasi, Indonesia itu disifatkan sebagai permulaan yang positif kepada Sabah FC sebelum meneruskan saingan Liga Super bermula pada 18 Jun ini. Pengendalinya Dato' Ong Kim Swee berkata, kemenangan itu sangat penting untuk mengembalikan prestasi pemain selepas berehat agak lama. Katanya ia juga permulaan yang baik kepada Sabah FC untuk berdepan dua lagi perlawanan persahabatan penting sepanjang berada di Jakarta. Peluang beraksi dengan pasukan negara jiran itu jelasnya membolehkan pemain Sabah FC menimba pengalaman dan pendedahan yang berguna sebagai bekalan menghadapi Liga Super. Mengulas mengenai perlawanan persahabatan kedua menentang Bayangkara FC yang diadakan tanpa kehadiran penonton, Kim Swee berkata pasukan itu tidak mempunyai perbezaan ketara dengan Persija. Beliau meletakkan harapan kepada pemain skuad Sang Badak agar menampilkan aksi terbaik bagi mencapai sasaran kemenangan kedua di Jakarta. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.